Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Difarhan bin Dijumain, number matrix C22B0660. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang tempat saya LI, iaitu latihan industri di Epitome Design Studio. Okey, yang pertama iaitu pengenalan. Okey, latihan industri di Universiti Malaysia Kelantan merupakan satu inisiatif yang sangat penting dan bertujuannya untuk memberi pendedahan kepada pelajar terhadap persekitaran kerja sebenar ataupun semasa. Melalui program ini, pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang kami pelajari semasa di universiti dan diterapkan kepada alam pekerjaan. Tempoh latihan selama 3 hingga 6 bulan membolehkan pelajar memahami budaya kerja, penggunaan teknologi semasa serta mempelajari cara untuk berinteraksi dengan pekerja lain. Okey. Selain itu, latihan industri ini juga dapat membantu meningkatkan komunikasi, kepemimpinan dan cara pelajar itu sendiri menyelesaikan masalah. Okey. Pengalaman yang dapat diperolehi sepanjang latihan ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan pelajar, malah turut menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran graduan serta kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi alam pekerjaan sebenar selepas tamat pengajian. Okey, dan ini pula ialah objektif. Saya telah membahagikan kepada 6 poin objektif yang saya senaraikan. Yang pertama iaitu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran reka bentuk dalam persekitaran kerja yang sebenar. Yang kedua, menguasai penggunaan perisian reka bentuk serta pemodelan 3 dimensi 3D untuk digunakan dalam industri seperti yang dibelajar semasa berada di universiti. Yang ketiga, memahami proses pembuatan dan pengeluaran produk mengikut piawaian industri. Dan yang keempat, meningkatkan kemahiran komunikasi dan keupayaan menyampaikan idea secara profesional. Yang kelima, memperoleh pengalaman berurusan dengan pelanggan serta pihak yang berkaitan. Dan yang terakhir untuk objektif ini iaitu membina rangkaian profesional bagi menyokong perkembangan kerjaya pada masa akan datang. Okey, dan ini ialah pengenalan syarikat yang saya duduki semasa latihan industri. Nama untuk syarikat yang saya berlatihan industri iaitu Epitome Design Studio. Ianya satu syarikat reka bentuk dalaman yang berada di Penampang, Sabah. Dia menawarkan perkhidmatan untuk kediaman, pejabat, ruang komersial. Okey. Syarikat ini juga mengutamakan kreativiti, fungsi, estetika dan penggunaan bahan berkualiti serta teknologi terkini ataupun moden. Okey. Dengan pekerja-pekerja yang mereka ada berpengalaman, syarikat ini dapat memenuhi kehendak pelanggan di setiap projek yang mereka buat mengikut bajet yang syarikat tetapkan. Okey. Syarikat ini juga berkomitmen terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan. Syarikat ini berusaha menjadi peneraju dalam industri desain interior design di Sabah. Okey, dan yang seterusnya iaitu visi, misi dan nilai teras syarikat. Yang pertama iaitu visi syarikat. Menjadi peneraju dalam menawarkan penyelesaian reka bentuk dalaman dan luaran yang inovatif dan berfungsi serta mempunyai keunikannya tersendiri. Seterusnya, memberi impak positif terhadap kualiti kehidupan pelanggan melalui penghasilan ruangan yang bernilai dan bermakna. Okey, untuk misi pula, syarikat ini menyediakan perkhidmatan reka bentuk yang menyeluruh dan disesuaikan mengikut keperluan ruangan dalaman
dan luaran. Seterusnya, menghasilkan reka bentuk yang berfungsi, mencerminkan identiti serta kepribadian pelanggan. Seterusnya juga memastikan setiap projek dilaksanakan secara profesional dan menitik beratkan kualiti dan kepuasan pelanggan. Okey, dan yang ketiga iaitu nilai teras syarikat. Yang pertama, kreativiti dalam idea dan penyelesaian reka bentuk. Yang kedua, kualiti dalam bahan, perincian dan hasil kerja. Yang ketiga, keutamaan kepada kehendak dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, penyelesaian yang praktikal dan berfungsi. Dan yang kelima, tanggungjawab terhadap projek, pelanggan dan profesionalisme. Okey, dan ini ialah lokasi syarikat yang saya duduki semasa latihan industri, iaitu Epitome Design Studio. Ianya beroperasi di Penampang, Sabah, menyediakan perkhidmatan reka bentuk dalaman bagi projek kediaman, pejabat serta ruang komersial. Studio ini mempunyai kepakaran dalam perancangan ruang dan hiasan dalaman dengan penekanan terhadap konsep moden, mewah dan fungsional. Okey, ianya sesuai mengikut kehendak pelanggan. Lokasi dan alamat lengkap syarikat saya akan tunjukkan dalam gambar ini. Okey, yang seterusnya iaitu skop dan perkhidmatan syarikat. Saya di sini meletakkan 5 skop dan perkhidmatan. Yang pertama, reka bentuk dalaman, penyediaan plan teknikal, pengurusan projek, pemilihan bahan dan perabot, serta renovasi dan pengubahsuaian. Mari saya huraikan sedikit tentang reka bentuk dalaman. Yang pertama, menghasilkan dan membangun konsep reka bentuk bagi pelbagai jenis ruang termasuk kediaman, pejabat dan ruang komersial. Yang kedua iaitu penyediaan plan teknikal. Mereka juga melukis teknikal dan plan kerja terperinci merangkumi susun atur ruang, pemilihan bahan, perabot dan elemen hiasan. Dan yang ketiga, pengurusan projek. Merancang serta melaras jadual kerja bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan lancar. Dia siapkan dalam tempo yang ditetapkan. Okey, dan yang keempat, pemilihan bahan dan perabot. Syarikat ini juga memberi khidmat nasihat kepada pelanggan dalam memilih bahan binaan ataupun perabot yang sesuai untuk pejabat, untuk ruangan mereka yang mereka perlukan, mengikut tempo yang ditetapkan. Okey, dan ini ialah projek dan tugasan. Okey, dan ini ialah deskripsi projek yang saya ikut semasa latihan industri bersama syarikat Epitome Design Studio. Nama projeknya ialah reka bentuk dalaman unit kediaman di Jesselton Twin Tower. Yang kedua, tujuan projek menghasilkan cadangan reka bentuk dalaman yang berfungsi, selesa, estetik, selaras dengan gaya hidup penghuni. Okey, memberi penyelesaian reka bentuk yang praktikal serta memenuhi keperluan ruangan kediaman bertingkat. Okey, poin yang ketiga iaitu teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan iaitu AutoCAD, plan 2 dimensi. Yang kedua, SketchUp, model 3D. Dan yang ketiga, Enscape dan V-Ray digunakan bagi tujuan visualisasi dan rendering reka bentuk. Dan yang keempat, poin yang keempat, pemilik unit atau pelanggan yang memerlukan gambaran visual reka bentuk dalaman sebelum pelaksanaan kerja pembinaan atau renovasi. Sebelum membuat suatu unit tu, pelanggan boleh meminta cadangan ataupun gambar visual daripada designer yang ada di Epitome. Okay, dan ini ialah pelaksanaan projek. Yang pertama, kajian konsep. Kita perlu menganalisis trend reka bentuk semasa dengan penekanan kepada konsep minimalis bagi memastikan keselesaan dan kepuasan pelanggan. Poin yang kedua, pengumpulan data, bahan dan rujukan. Mengumpul maklumat dan
inspirasi melalui rujukan iaitu internet, buku serta majalah berkaitan dengan reka bentuk dalaman. Poin yang ketiga iaitu proses reka bentuk. First, lakaran awal. Yang kedua iaitu penggunaan teknologi perisian, contoh 3D, 2D, menggunakan software yang Epitome sediakan. Dan poin yang ketiga iaitu semakan dan pengubahsuaian. Melakukan pengubahsuaian reka bentuk berdasarkan maklum balas pelanggan bagi memastikan hasil akhir memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, dan ini pula ialah proses pelaksanaan projek. Seperti yang anda dapat lihat, ini ialah gambar-gambar site yang saya pergi selama berbulan-bulan untuk penyiapan ruangan dalam rumah. Iaitu gambar yang permulaan, gambar first untuk pembinaan, proses dan penyusunan barang. Okey, dan ini ialah masalah dan penyelesaian. Masalah yang pertama iaitu kesukaran menguasai perisian rendering, terutamanya dalam pemilihan dan padanan warna yang sesuai. Sebab syarikat ini menggunakan software yang berbeza daripada semasa saya belajar di UMK. Okey, penyelesaiannya iaitu membuat rujukan visual melalui sumber dalam talian bagi memahami kombinasi warna sedia ada yang bersesuaian dengan konsep reka bentuk. Okey, masalah yang kedua iaitu cabaran dalam menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okey, dia punya penyelesaian iaitu mengutamakan tugasan yang mempunyai jangka masa pendek dan menyusun keutamaan kerja secara lebih terancang. Dan masalah yang terakhir iaitu masalah yang ketiga, idea reka bentuk lebih kompleks, tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya kerana kekangan bajet. Okey, dan penyelesaiannya iaitu mengutamakan cadangan reka bentuk, alternatif yang praktikal serta salari dengan bajet dan keperluan pengguna. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu kesimpulan. Projek reka bentuk dalaman bagi Jesselton Twin Tower telah berjaya menghasilkan cadangan reka bentuk yang berfungsi, selesa dan menepati keperluan pelanggan dari segi susun atur ruangan, pemilihan bahan serta elemen estetik. Penggunaan perisian seperti AutoCAD, SketchUp, Enscape dan V-Ray membolehkan visualisasi reka bentuk dipersembahkan dengan lebih baik dan jelas. Selain itu, projek ini turut memberi pendedahan menyeluruh terhadap proses kerja sebenar dalam industri reka bentuk dalaman. Bermula daripada peringkat perancangan, pembangunan konsep, sehinggalah kepada penambahbaikan reka bentuk berdasarkan maklum balas pelanggan. Okey, sebagai pelajar latihan industri, pengalaman ini telah meningkatkan kecekapan saya dalam menggunakan perisian reka bentuk, pemahaman terhadap keperluan industri serta keupayaan berkomunikasi dengan orang secara profesional. Okey, secara keseluruhannya, latihan industri ini memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menjadi persediaan awal yang kukuh untuk menghadapi cabaran kerjaya dalam bidang reka bentuk pada masa akan datang. Terima kasih, thank you.